warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan hidayah serta inayahnya pada malam lagi sama-sama kita berkumpul, sama-sama kita dapat melapangkan masa untuk kita sama-sama berada dalam majlis ilmu. InsyaAllah mudah-mudahan majlis yang sama-sama kita hadiri ini akan dikira sebagai satu amalan yang mulia sisi Allah Subhanahu wa taala bagi menambahkan pengetahuan dan keyakinan kita dalam kita berpegang kepada apa yang telah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita, insya-Allah. Tahun sekali mohon maaf pada tuan-tuan sekalian atas pertukaran hari, sebab ada yang Pak Limau juga SMS kat saya kenapa tukar hari tadi, sebabnya dia terpaksa tukar jadual dia pula untuk ikuti kuliah. Saya tak sangka pula sampai macam tu, tapi saya terpaksa tukar sekarang sebab hari Rabu saya ada kelas untuk belajar. Jadi kelas yang khusus saya belajar tu saya terpaksa korbankan hari Rabu. Di tempat-tempat lain pun sama. Terima kasih kepada pihak surau kerana masih beri ruang untuk saya bersama dengan tuan-tuan, dan tukar hari pun kebetulan ada juga hari kekosongan yang boleh saya bersama dengan tuan-tuan. Saya ingatkan hari Rabu saya dah tak dapat sama tuan-tuan lah. Tak dapat habis kitab kita ni. Alhamdulillah kita cuba habiskan. Alhamdulillah tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan dan tuan-tuan sekalian, kita sambung perbincangan kita dan kita membicarakan fiqh daulah dalam perspektif Al-Quran Sunnah karangan daripada Dr. Qardawi, dan kita sedang membicarakan bahagian yang ke-10, yakni mencalonkan wanita antara yang melarang dan memperbolehkan. Kita dah bincang mukadimah daripada tajuk ini, dan pada hari ini kita akan masuk muka surat 270. Okay? 270 peringatan penting. Beberapa peringatan penting yang perlu kita lihat daripada bahagian yang sama-sama kita bincang, insya-Allah. Kedudukan mencalonkan wanita dalam pemerintahan, pentadbiran sebuah pemerintahan, sebuah negara ataupun negeri, sama ada yang melarang dan ada yang memperbolehkan. Bagaimana kita nak melihat daripada sudut untuk kita nak menerima pandangan yang kata boleh dengan yang kata tak boleh. Tuan-tuan dan tuan-tuan sekalian, fiqh ni dia bukan satu benda yang boleh kita macam satu ketetapan dalam bab ilmu tauhid. Fiqh ni dia ada 3 benda yang perlu kita pelajari, yang perlu kita tahu. Dia ada 3 peringkat fiqh ni. Satu fiqh yang dipanggil fiqh umum. Fiqh umum ni yang kita ambil fiqh dia untuk kita lakukan dia serta-merta. Contohnya dalam bab ibadat. Apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita dipanggil fiqh umum ni, fiqh yang amal yang kita buat. Kita belajar sembahyang, kita kena terus buat. Kita belajar puasa, kita kena buat. Ada fiqh-fiqh yang berbeza. Dalam bab ni kita kena buat. Ini dipanggil fiqh umum, awam, dalam bentuk orang yang belajar dan terus dia amal, terus amal. Dalam nak mendalami dan mengetahui ilmu fiqh, dia ada satu ilmu lagi yang dipanggil usul fiqh. Dalam bab usul fiqh ni tuan-tuan sekalian, dia nak mengetahui setiap apa yang kita belajar dan kita amal. Untuk lebih jelas lagi, kita macam kita ni peringkat awam ni, belajar tahu pun dah cukup dah untuk kita beramal. Cuma kalau kita nak mengkaji lebih meyakini dan lebih seronok bila kita beramal tu, kita yakin. Sebab hari ni kan ada orang yang bersembahyang tapi mereka tidak memahami sembahyang mereka tu ada kaitan dengan kehidupan. Sembahyang saja je lah kan? Jadi dia tidak memahami dengan kehidupan. Macam hari ni orang berbahas tentang isu Syiah. Ada orang kata kat saya ada beberapa bahagian di atas Syiah ni walaupun rasa akidah tapi dia semayang, rasa akidah tapi dia tutup aurat. Dan tengok dia punya ucapan. Saya kata dalam bab fiqh dengan bab akidah benda yang berbeza. Tak boleh dijadikan benda tu satu untuk dijadikan hujah perbahasan. Dia pakai tudung ke, dia semayang ke, dia pergi haji ke, kalau akidah dia rosak, tak ada mana amalan dia. Dia kata berbeza dengan orang yang akidah rosak tapi tak tahu aurat, akidah rosak tapi bila kita samakan kedudukan, ada yang berpandangan begitu. Sampai datang mesej, datang email bagi tahu saya sebut dengan beberapa perkara, ada yang tak setuju. Saya kata kena ingat dalam perbincangan kita, dia kena membezakan. Walaupun hakikat satu, dia kena beza daripada segi sudut perbincangan, perbahasan fiqh, satu benda berbeza. Kalau amalan kita bincang daripada sudut amalan biasa, dalam bab fiqh ni dia ada kajian lagi terhadap usul fiqh yang perlu kita memahami untuk kita mengemaskinikan amalan kita. Tadi kalau kita tak faham sudut ni, kita tak tahu usul dia, kita akan pergi sama je. Sedangkan dia ada beza. Itu keadaan usul yang ada. Kerana usul ni datang dalam bentuk untuk melengkapkan sesuatu, mesti ada usul. Contoh apa yang kita belajar pada hari ni, yang kita bincang pada hari ni tuan sekalian. Berapa tahun dah kita bincang bab ni. Tuan-tuan tengok, tuan-tuan tak jumpa pun dalam ni ada ayat Al-Quran yang membicarakan tentang wajibnya menegakkan sebuah negara Islam.
Tuan-tuan tak jumpa pun perintah Allah dalam Al-Quran. Allah Ta'ala memerintah secara jelas untuk kita menegakkan negara Islam. Jadi bila kita kembali balik kepada usul, maka usul tu dia datang dengan tujuan untuk menyempurnakan sesuatu. Walaupun dalam keadaan apa yang nak menyempurnakan itu tidak mencukupi. Tak mencukupi, dia hukum dia pun tak berat mana dalam bab hukum yang sunat, tetapi dia menjadi wajib apabila melaksanakan sesuatu. Perintah yang Allah Ta'ala bagi dalam Quran sebagaimana kita bincang dah lepas. Allah Ta'ala turun dalam surah Al-Ma'idah ayat 44, 45 dan 47. Wa man lam yakum bima anzalallah, al-ayah sampai habis, bicarakan tentang pelaksanaan hukum Allah menjadi suatu wajib apabila diperintah oleh Allah SWT. Maka nak melaksana hukum Allah ni, mana mungkin pelaksanaan tu berjalan tanpa ada kuasa. Jadi kuasa tu perlu ada untuk laksanakan Tuhan. Maka dia menjadi wajib menegakkan negara Islam walaupun Allah Ta'ala tak perintah secara jelas dalam Al-Quran. Wajib tu datang mana? Sebab Allah ni maha hebat. Dia tahu aku suruh laksana hukum Tuhan, jadi kau tahulah nak buat tu macam mana. Kalau tak ada kuasa, maka kena ada kuasa untuk menyempurnakan apa yang Allah Ta'ala perintah. Itu usul. Yang ketiga, peringkat yang paling penting dalam bab, terutama bagi orang yang nak mengajar fiqh, dia mesti tahu dalam dipanggil qawaidul fiqhiyah, kaedah-kaedah fiqh yang mesti kena ada. Soalan sekalian, hari ni bila orang bahas tentang ilmu fiqh yang berkaitan dengan fiqh ibadat, maka ada daripada kalangan mereka menolak fiqh-fiqh yang lain. Bila kita bicara bahawa sebahagian di antara ilmu fiqh adalah fiqh daulah, yang dimasuk dalam ilmu fiqh, fiqh ibadat, fiqh munakahat, fiqh muamalat, fiqh fiqh daulah yang dibicarakan dalam ilmu fiqh. Tetapi ada daripada kalangan kita menolak sebahagian dari fiqh. Dia lebih fokus kepada fiqh ibadat. Sedangkan fiqh ibadat tu dia punya kategori duduk pada fiqh amalan, fiqh umum yang kita belajar. Tapi ada fiqh yang lain yang perlu kita perjelaskan dalam fiqh daulah pembicaraan kita. Sebagaimana saya sebut tadi, memang tak ada daripada sudut sudut hukum, sudut perintah Allah tu memang tak ada, tetapi dia datang dalam bentuk simbolik melalui perintah-perintah Allah yang lain. Ini dalam bab fiqh. Itu sebab kita bicarakan tentang fiqh ni, tajuk kita bicara tentang calon wanita, mencalonkan wanita antara yang melarang dan membolehkan. Jadi di sini ada beberapa pandangan yang kata boleh, yang kata tak boleh. Kita nak mengambil yang nak memperjelaskan ini perlu jelaskan dengan betul. Jelas daripada segi sudut, kena tahu usul fiqh. Saya tak pandai mana bab usul fiqh ni, tapi disebabkan bila nak membicara tentang fiqh, bila kita mengajar fiqh, kok mana sekalipun kena ambil dalam bab usul fiqh kena ambil supaya kita nak menjelaskan hukum tu jelas. Ambil dalam bab qawaid fiqhiyah, nak dudukkan bagaimana letakkan hukum. Bukan susah. Qawaid fiqh ni tuan-tuan sekalian, dia membicarakan benda kecil tapi menyempurnakan amalan. Contoh tuan-tuan sekalian, saya buat contoh mudah lah. Contoh mudah dia dalam bab mandi. Contoh mandi kan pada asasnya sama je, mandi biasa, mandi janabah, mandi mayat. Nampak? Kan semua mandi belaka tu. 3 tu. Mandi biasa, mandi saja-saja je. Semua tu menggunakan proses yang sama, menggunakan air baru dipanggil mandi. Tak guna air, dia tak panggil mandi. Kalau tak ada air guna tayamum, dia tak panggil mandi, dia panggil tayamum. Tayamum, walau kata tu ganti air, ganti pun dia tak panggil mandi. Tak ada orang dalam kitab fiqh sebut kata mandi tayamum. Tak ada, tak buat ada orang. Kalau mandi tayamum kena berguling atas pasir tu mandi tayamum. Tapi bila bertayamum, walaupun dalam bab jenabah, dalam bab berjunub, dia hanya buat 2 benda je, muka dengan tapak tangan je. Dia tak lari. Kamu ambil semayang pun itulah dianya, kamu mandi janabah pun itulah dianya. Tapi dalam bab ni dia pergi kepada kawaid. Mana kawaid yang membicarakan dia? Membicarakan dia melalui niat dia. Niat dia akan berubah segala amalan. Tuan-tuan mandi pada hari Jumaat, biasa tuan-tuan mandi sama je, 3 cebok sabun tambah lagi 2 cebok, selesai bersih. Apa beza mandi Jumaat? Beza dia dengan niat. Mandi yang sama, tuan-tuan tambah je niat mandi sunat Jumaat, maka mandi tuan-tuan dapat pahala. Ni kawaid. Dapat pahala, simple je sekalian. Benda mudah je. Niat itu akan menentukan. Itu sebab kalau kita tengok Syekh Jaluddin As-Sayuti disebut dalam kitab Asbahun Nazair, apa dia kata? Hadis innamal a'malu binniat ni, dia merangkumi setengah daripada ilmu fiqh. Mana lambat ilmu fiqh yang luas ni, separuh dia adalah dalam hadis ini. Mana cerita dia akan menentukan hukum. Contoh dalam bab mandi biasa, okey, mandi. Dalam bab mandi janabah kan dia berbeza dengan tadi mandi sunat je. Bab mandi yang biasa tadi, nak niat pun tak apa, tak niat pun tak apa. Tapi dalam bab mandi janabah mesti niat. Kalau tak niat tak sah. Mandi yang kamu sepatutnya kamu tak niat, mandi tu jadi biasa. Walaupun mandi tu berlaku selepas junub, selepas berjunub. Kan selepas berjunub mandi, dia takkan jadi apa-apa mandi tu, walaupun sama macam mandi janabah, sebab kamu tidak serta dengan niat. Tak tengok kan dia beza. Bab mandi mayat pula mandi juga,
Tapi bab mandi mayat ada pendapat kata kena niat, ada pendapat kata tak kena niat. Tengok. Ada pendapat kata kalau sekiranya dianggapkan mandi janabah tu mandi mayat tu serupa mandi janabah, maka kena niat lah. Sebab mandi janabah wajib niat. Mandi janabah dia tidak ada perbalahan ulama mengatakan ada tak boleh niat, tak ada. Semua mesti wajib niat. Tapi mandi mayat ada dua pandangan. Daripada situlah tuan-tuan sekalian, dia nak pergi kepada kawaid. Apa kawaid dia? Kawaid dia memandang kepada kedudukan niat itu. Niat itu akan menentukan. Maka mandi mayat, ada ulama kata tak perlu. Sebab apa? Sebab kamu tak niat mandi mayat pun kamu tetap mandi mayat. Kan? Tuan-tuan mandikan mayat, tiba tuan-tuan tak niat mandi mayat, apakah mayat tu tak jadi mayat? Tak, dia jadi mayat jugalah. Dia tetap mayat. Walaupun tuan-tuan mandikan mayat, tuan-tuan tidak niat untuk mandi mayat, tetap hukum dia tuan-tuan mandi mayat. Dia jadi kan. Tapi dalam bab janabah tu lain. Dia jadi lain. Jadi kalau tuan-tuan niat mandi mayat pun, mayat tu juga. Kalau tuan-tuan tak niat pun tetap mandi mayat. Sebab mayat yang sama. Mayat tu dia tak akan berubah kalau kita niat ataupun tidak. Sama je tuan sekalian. Sebab perlakuan tidak kena kepada mayat tapi kena kepada kita. Itu saya contoh keadaan fiqh yang berlaku. Jadi dalam bab kita nak menterjemah ataupun membahaskan ilmu fiqh ini, kita perlu memahami beberapa perkara ni tuan sekalian. Sebab orang yang nak mendalami, nak mengajar dalam bab ilmu fiqh yang lebih dalam, dia kena mahir dalam bab ni. Saya boleh mengajar secara umum-umum gitu ya tuan sekalian. Cuma sikit-sikit tu boleh sebut untuk nak kita jelas, supaya kita nak menjelaskan isu ni baru orang faham. Daripada sudut macam mana benda ni kena buat, kenapa benda ni tak boleh buat. Baru dah benda tu akan timbul masalah yang perlu kita tahu untuk kita selesaikan dia. Betul kan? Tidak selesai. Sebab orang belajar dalam bab ilmu negara, ilmu fiqh daulah ni tu sekalian, orang belajar ada yang masih tak faham-faham tentang Islam. Sebab dia hanya ambil amalan yang umum tapi tidak memahami di sudut tu. Yang mengajar pun tak faham, yang belajar lagi tak faham. Bila dia mengajar pun dia tak ada ilmu ni, dia takkan sampai. Matlamat takkan sampai. Tuan-tuan tengok saya bercakap dengan orang India tuan sekalian. India tanya tentang undang-undang hudud. 2 jam dialog dengan orang dia tentang undang hudud, dia boleh terima dan boleh letak dalam pemikiran dia, kalau undang-undang ni jalan di negara kita, maka negara kita akan aman. Semua agama akan rasa aman kalau undang-undang Islam jalan. Itu hasil dialog 2 jam. Tak tengok 2 jam dia dialog dengan dia. Dia tak masuk Islam lagi. Dan dia tak belajar pun kawaid fiqhiyah, dia tak belajar usul fiqh, tak ada. Dia baru faham daripada fiqh umumnya, dia sudah memahami. Dalam bab fiqh umum tu semua orang boleh belajar. Dia sudah faham dan dia memahami lebih lanjut lagi, dia akan mungkin dia akan memahami lebih daripada itu. Tapi disebabkan kerana orang tak nak faham, tuan-tuan tengok berbeza dengan orang India. Orang Melayu kita daripada kecil sampai nak mampu belajar undang-undang Islam, haram tak faham-faham tu sekalian. Jenuh mengajar, pulah mati dah, dia je tak mati-mati lagi tu sekalian. Cerita bab undang-undang Islam tak faham-faham sampai sudah sekali nak mengajar, nak cerita apa lagi, habis tajuk dah pun tak faham undang-undang Islam. Orang macam dia tak ada apa-apa dah. Tengok sebab apa? Dia tidak memahami fiqh itu sendiri, kerana fiqh itu sebenarnya datang dalam bentuk kefahaman. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Okey, kita tengok beberapa peringatan penting. Di sini kami perlu mengingatkan sejumlah masalah yang penting, iaitu yang pertama, kita tidak boleh menetapkan sesuatu kewajipan kepada diri kita kecuali berdasarkan nas yang jelas dan nyata. Sedangkan nas yang tidak kuat seperti hadis-hadis dhaif atau nas yang boleh ditakwili dengan beberapa pemahaman atau pentafsiran, maka tak seorang pun boleh memaksa sesuatu pemahaman kepada umat tanpa memahamnya pemahaman yang lain, terutama mengenai masalah-masalah sosial secara umum dan biasanya mudah menimbulkan bencana. Ini kepahaman yang nak diberikan melalui kaedah fiqh ni. Bukan sekadar ilmu fiqh saja. Dia perlu ada pemahaman daripada segi sudut yang boleh ditakwili ataupun boleh dicontohi dengan benda-benda lain supaya dia boleh memahami setiap ilmu yang ada. Kalau benda tu tak boleh nak buat contoh, dia tak akan faham. Walaupun Islam ni berbentuk arahan, kita kena terima dalam bentuk ketaatan, tetapi nak memperjelaskan Islam, dia kena beri contoh untuk memahami supaya dia faham Islam. Tak boleh kita nak buat sesuatu benda, kadang-kadang ada orang terlalu mentafsirkan Islam ikut akal. 2 hari lepas ada seorang ustaz dipanggil ceramah di Kuala Langat dan sekalian. Saya tak sempat jumpa sebab kebetulan saya ada ceramah tempat lain. Tapi balik daripada tu, orang jumpa, telefon ustaz nak jumpalah 4-5 orang tu sambil-sambil minum, jumpa, cerita seorang ustaz yang dipanggil bercakap tentang ilmu agama. Bagus dah, saya kata cakap tu bagus. Cuma bila dia bicarakan tentang beberapa perkara berkaitan dengan undang-undang Islam, antaranya undang hudud, bila dia kata dia sayang hudud, dia suka pada undang-undang hudud, tapi apakah undang-undang hudud itu boleh dilaksanakan ketika ini? Dia kembalikan soalan tu kepada orang. Bila orang dengar soalan tu, dia pelik lah. Lalu ada orang hak jawab, dia kata mesti kena buat lah ustaz. Dia kata ni payah, kata dia
kita ni menjumutkan pahaman Islam, kata dia. Sepatutnya kita yang Islam, dia ni baru masuk Islam, baru 18 tahun, lama dah 18 tahun dah masuk Islam. Dia kata kita hak lama Islam ni sepatutnya jangan memberatkan orang Islam. Kalau kita kata mesti buat hudud tu, ini menyebabkan orang tak nak masuk Islam. Berat pula ujah dia sekalian. Saya kata bagaimana? Dia kata undang-undang ini tak ada ketetapan. Contoh pernah berlaku pada sahabat, kata dia, tidak ada ketetapan, tidak mesti kena buat. Dah, Allahu Akbar, tentang berat Ustaz ni. Berat tuan-tuan sekalian. Saya tak dapat, baru dapat maklumat semalam pun dapat, bila balik dari kuliah tu orang cerita, dan semalam pun orang cerita lagi tentang isu ni. Cuma diberi amanah untuk nak jumpa. Saya insya-Allah tak ada apa-apa hal, kita akan buat panggilan telefon untuk ustaz tu, tengah dapatkan nombor telefon. Kenapa dia keluarkan kenyataan macam tu? Kan nak tahu pun fikrah dia macam mana dia boleh keluarkan kenyataan macam tu. Sebab dia kata pula orang Islam di negara kita Malaysia ni, Melayu Islam ni, pahaman Islam dia terlalu sempit sangat. Itu sebab dia meletakkan Islam ni begitu sahaja. Saya tak boleh. Undang-undang Islam dia tanya macam mana, bila orang dengar tuan-tuan, orang akan keliru. Keliru kan ni. Saya kata ketetapan undang-undang hudud ni memang dah tetap. Cuma yang berlaku perbezaan adalah pelaksanaan, bukan ketetapan. Ketetapan undang-undang hudud lah ketetapan Allah yang dah ada dalam Al-Quran. Bukan Tuhan tak tetap. Dia kata Tuhan tidak menetapkan undang hudud. Tak betul. Itu satu kenyataan yang salah, mengelirukan masyarakat. Yang berlakunya perbahasan adalah cara pelaksanaan. Nabi SAW tidak melaksanakan undang-undang Islam secara sekaligus. Dah. Undang-undang Islam berjalan peringkat demi peringkat, ada sampai tahap menjangkau zaman. Zaman Nabi memang tak sempat laksana undang-undang Islam 100%. Kita tengok tamat je Al-Quran Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi, setahun je selepas daripada tu, Nabi tak sampai setahun Nabi SAW wafat. Bila masa Nabi sempat laksanakan semua undang-undang Islam? Memang Nabi tak sempat. Sudut sejarah dah betul lah Nabi tak sempat. Tetapi pelaksanaan itu Nabi dah sempat ajar pada para sahabat, dan para sahabat meneruskan zaman Abu Bakar, berlaku penambahan zaman Umar Al-Khattab. Peringkat pelaksanaan itu betul memang berlaku peringkat, tidak ada ketetapan. Maksudnya tak tetap mesti kena buat sekarang dah, tapi mengikut keadaan yang ada. Betul. Tapi kalau kata undang-undang tu tak tetap, salah. Dan mengelirukan masyarakat tentang isu ni. Masyarakat ni bala lah. Kita belajar lain, ustaz dia jadi lain. Kita dah tengok lah, saya pun sempat lah. Bila dah tengok keadaan tu, adalah nama ustaz dia, saya masuk dalam WhatsApp kawan-kawan, ustaz tanya. Siapa pernah kenal dia, pernah berceramah dengan dia, pernah forum. Jadi jawab lah. Ustaz Syed Kadir dia jawab, dia kata dia pernah berforum. Dia kata memang dah timbul kontroversi masalah. Kata ramai. Banyak yang saya dapat maklumat daripada ustaz yang pernah berceramah dengan dia, berforum dengan dia, yang mengenali dia. Memang dahsyat sangat tuan sekalian. Saya tak boleh sebut kata tuan siapa dia lah. Cuma tuan sekalian, cuma boleh saya bagi tahu nantilah untuk orang tentu, supaya nak panggil kena berjaga-jaga tuan sekalian. Kita takut dia mendatangkan fahaman-fahaman yang boleh merosakkan pemikiran umat Islam tuan sekalian. Ini ada jenis macam ni. Kenapa tuan sekalian? Saya meletakkan bahawa dia tidak memahami fiqh secara sebenar. Mungkin dia faham ilmu fiqh itu untuk amalan, tapi dalam bab ni nak menterjemahkan kepada masyarakat, dia boleh bawa, tapi dia tak boleh bawa lebih daripada itu. Dia boleh bawa dalam bentuk amalan, boleh ajar. Bukan berarti kena mengaji kaum, kena mengaji usul fiqh pun boleh ajar orang. Dah. Dia boleh ajar dalam ilmu-ilmu asas, ilmu-ilmu amalan dia boleh ajar lah. Tentang semayang, haji, boleh ajar lah, tak ada masalah. Tapi dalam bab-bab yang tidak ada ketetapan, perlu kepada perbahasan melalui pandangan ulama, dia perlu mahir dulu baru boleh cakap. Kalau tidak, tak boleh cakap. Sebab takut bila dia bercakap, dia tersalah pergi kepada pahaman-pahaman. Tambah pula dekat Malaysia ni tuan sekalian, tambah pula dengan pahaman-pahaman yang begitu banyak mari. Pahaman mengaku Islam belaka. Semua ni Islam, ni Islam, ni Islam, ni Islam. Tak tengok logik tak logik, kata dia. Kalau selama ni bila timbul isu Syiah tuan-tuan sekalian, cerita tentang Syiah sampai keluar kenyataan, dia kata dah selama ni Imam Khomeini yang pakai jubah terbang besar tu salah lah perjuangan ni. Tak peduli ke Khomeini tak Khomeini. Masalah salah ni siapa-siapa boleh salah. Nak cerita serban, Abu Jahal besar lagi serban. Nak cerita serban ni salah pakai, jadi tak betul dah. Jubah tu sekarang Yahudi pakai jubah. Jangan ada patah jubah tu hebat sangat tu sekalian. Tapi kalau kita pakai dengan niat untuk mengikut sunnah Nabi, maka jubah tu menjadi sunnah. Tapi kalau pakai tuan-tuan sekalian tak ikut Nabi, perangai tak serupa Nabi, tak jadi sunnah. Tak jadi sunnah. Jangan duk anggaplah benda-benda macam tu ni nampak dalam perjuangan. Saya kata kita tidak pernah berimankan kepada manusia, melainkan manusia yang diangkat darjat oleh Allah, yakni Rasulullah, itu saja. Manusia lain kita tak boleh beriman. Dah para ulama kita tidak beriman dengan mereka, tapi kita jadikan mereka rujukan selagi mana mereka tetap meletakkan keimanan mereka kepada manusia yang Allah angkat, nama dia Rasul, yakni Muhammad, dan juga Allah Subhanahu Wa Taala. Selagi itu ada, selagi itu kita ikut. Kalau kamu macam mana sekali hebat, kamu tak ikut Rasulullah, tak boleh. Ini bukan sekadar tak ikut, kamu hina para sahabat Nabi SAW yang bawa akidah. Dia pun Islam juga, dia semayang juga, tutup aurat juga. Tak kira tutup lah tuan-tuan sekalian.
Ni payah sekarang bila mengaji, tak nak mengaji tak mendengar. Dengar bila kita datang nak belajar. Sebab saya selalu bagi tahu sekarang, orang yang datang nak mengaji ni sekarang, datang nak dengar kuliah ni, kalau dia datang dengan niat nak ilmu, dia kena kosongkan diri dia. Jangan dia datang dia bawa dia siapa. Kalau datang aku ada PhD, aku ni master dalam bidang ni, aku ni ijazah bidang ni, aku nak tengok apa dengan jawabnya kita takkan terima apa orang cakap. Kita datang kita nak ilmu. Kita ambil dulu ilmu dia. Nampak tak betul, kita bincang, tanya orang mana lain, tanya ustaz, tanya, kita tanya balik, baru kita dapat penjelasan. Jangan kita mudah dengan daripada dulu ustaz belajar benda macam ni sama je, tiba-tiba ni pula dia kira ilmu dulu tak main tak sekalian. Jangan kira dulu tadi tak sekalian. Dikira dulu cerita lain, ni cerita ilmu. Kalau benda baru kita tahu, tapi kita tengok ada dalil, ada hujah yang benar ikut syariat, kita kena ikut. Ni Islam tak sekalian. Tuan-tuan ingat, tu sebab peringatan penting perlu ada pada kita tak sekalian. Kita kena tahu daripada segi sudut hukum macam mana kita nak melaksanakan perintah Allah supaya jelas yang kita buat ni ada perkara yang boleh kita jadikan contoh dan tauladan. Yang kedua, di sana ada hukum-hukum dan fatwa yang tidak boleh kita pisahkan dari masa dan lingkupnya. Tapi yang lain ada yang memerlukan pengubahan. Oleh kerana itu para peneliti menetapkan bahawa fatwa boleh berubah menurut perubahan waktu, tempat, keadaan dan tradisi. Banyak hal-hal yang berkaitan dengan diri wanita yang diertikan secara kaku dan salah sehingga para wanita diharamkan pergi ke masjid, sekalipun hal itu bertentangan dengan nas yang sahih dan jelas maknanya. Tapi nyatanya mereka lebih mendahulukan pertimbangan tindakan daripada nas yang didasarkan pada perubahan zaman. Ni ilmu ni. Ilmu tu sekalian, dia ada ilmu, sebab saya sebutkan, tuan selalu sebut ilmu fiqh ni ilmu yang hidup. Ketetapan Allah tu dia akan berlaku kepada benda yang umum saja. Perbahasannya ulama. Itu sebab dalam fiqh ni dia ada kawaid. Dalam akidah dia tak ada kawaid tauhid, tak ada. Sebab dia tak ada kaedah dalam bab tauhid. Kerana tauhid ni jazam. Terima kena pakai. Tak boleh nak takwil-takwil, tak boleh nak ikut kaedah ni, tak dia tak boleh. Begitulah Islam datang. Datang je akidah menceritakan tentang sifat ketuhanan, antaranya sifat kamalan Allah, kesempurnaan Allah. Maka kena meyakini sifat kesempurnaan Allah tanpa ada takwil. Tak boleh dah dalam bab tu. Tapi dalam bab fiqh dia ada takwil. Takwil mana? Kalau mengikut keadaan-keadaan tertentu, adanya usul, adanya kawaid sebut tadi. Saya tujuan sebut awal kita sekalian sebab dalam perbahasan ni dia akan sebut benda-benda macam ni. Itu saya bagi tahu tentang awal tadi. Maka tuan sekalian, daripada kawaid yang ada itulah dia akan menentukan bahawa hukum ni dia akan berubah mengikut zaman. Kalau dalam pengharaman, contoh dalam berlaku hukum ziarah kubur zaman Nabi SAW, pada ketika itu ketika datang mereka ziarah kubur, Nabi tak larang. Tapi berlaku pengharaman ketika zaman Umar Al-Khattab, Umar yang melarang ziarah kubur. Sebab apa? Sebab bila berlaku orang datang ziarah kubur dah macam pesta, dah tak nampak dah. Sedangkan ziarah kubur ni sunat apabila datang dengan tujuan untuk mengingatkan pada mati. Tapi kalau datang ziarah kubur satu zaman dulu, ketika Umar Khattab kata satu ketika dulu berlaku seolah-olah macam satu pesta. Mereka pergi berkubur dalam keadaan berpakaian cantik. Sebab bila tengok orang ramai, macam raya tu sekarang bila berjalan tengok orang kan, bila tengok masing-masing pergi kubur pakai baju cantik-cantik. Cantik tak ada ingat mati langsung. Jadi cantik dah jadi macam pesta. Maka berlaku perkara yang tak betul dalam Islam. Maka daripada situlah Umar meletak, zaman Umar dulu Umar meletakkan adanya talqin. Dan itulah baru Umar. Betul lah ada satu golongan yang mengatakan bahawa zaman Nabi tak ada talqin. Betul, Nabi tak pernah buat, betul. Tapi zaman Umar buat melalui apa? Kaedah fiqh. Kena buat pada ketika itu. Tujuan dia nak bagi nasihat. Sebab talqin ni bukan baca untuk orang mati. Kalau ada Tok Imam niat baca talqin untuk orang mati, Tok Imam tu kena mati dulu. Baca orang mati apa salah dengan Nabi cakap? Nabi kata iza mata bnu adam in qata amalu illa min salatin. Sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafu bi aw waladin salihin adulahuma. Habis dah, mati je putus amalan. Kita ingat apa lagi kat dia? Tak ada dah. Kenapa berlaku juga talqin? Untuk mengingatkan kepada orang yang hidup supaya mereka tahu mereka juga akan ikut si mati itu nanti. Itu tujuan dia. Tuan talqin, kalau dah jenazah tu ditanam tanpa ditalqinkan, jenazah tu sah, dia tak akan hidup balik dan tetap dia jadi jenazah. Dia tak akan berubah jadi apa-apa tuan sekalian. Sah, tak ada masalah. Tak ada fikirlah. Itu sebab sekarang talqin tuan sekalian, orang yang baca talqin jangan duk pakai skrip sangat talqin tuan sekalian. Bukan jangan pakai skrip kan. Talqin ni dia tak ada ketetapan. Cerita tentang peringatan tu talqin kan. Tapi janganlah sampai 2 jam macam buat ceramah pula tuan sekalian. Main buat ceramah siap kemah mikrofon besar dan sekalian orang datang macam ceramah umum pula talqin. Tapi sekadar tazkirah mana sekalian untuk yang hadir, peringatan kebetulan mereka hadir. Maka kehadiran terhadap nak beri peringatan kepada orang yang hadir dalam talqin ni, dia akan datang mengikut keadaan berbeza. Biasanya dia akan berlaku orang yang hadir ni dia akan ikut siapa yang mati.
Kan kalau mati tu anak muda, yang akan datang mesti anak muda sebab dia akan datang tengok kawan dia mati. Kalau yang mati tu korporat, yang datang biasanya ahli korporat. Yang mati tu artis, yang datang ramai artis. Itu je. Kalau yang mati tu ulama, yang akan datang anak-anak murid dia yang akan datang. Jadi kedatangan tu dia akan ikut siapa yang mati tu. Daripada situ talqin dia kena bagi tahulah mengikut siapa yang hadir. Bang, betul kalau cerita tentang anak muda hak mari set korporat, apa barang tuan dia fikir? Dia fikir apa? Kamu kena jaga, kena hormat ibu apa? Korporat mana fikir apa dah? Kan korporat mana ada fikir tentang naik motor? Tak naik motor dah dia tahu kita mati dalam keadaan naik motor kerana tak jaga diri. Tiba tuan-tuan yang ada tolong jaga jangan naik motor. Tuan pening apa bila pula aku naik motor tadi. Kawan naik pakai duduk niat je berjalan je kereta tu sekalian tak ada start apa-apa pun. Kena ubah tuan, buah tu itu benda talqin. Kerana apa? Berlakunya talqin ketika itu Umar melihat perlu diberi peringatan. Sampailah satu tahap Umar tak benarkan orang perempuan pergi. Itu tahap tu. Kalau sekiranya kedatangan itu boleh mendatangkan fitnah yang lebih besar. Itu sebab hari ini sekalian orang perempuan kalau mengikut pandangan daripada mazhab Asy-Syafi'i dan sekarang dalam kitab Al-Umm sebut dalam bab ziarah kubur, orang perempuan dibenarkan pergi sekadar untuk mengetahui di mana tempat tanah kubur saja. Sebagai tahu tanah ni tanda kawasan dia, sekadar tahu saja. Lama dah tak mari takut hilang, nampak orang dah ramai mati ni kau tak jumpa pula kan, pergi pula untuk sekadar ada. Tapi tidak digalakkan untuk menghadiri. Dan kalau nak hadir ke tanah kubur, apa yang Syafi'i kata, datang dalam keadaan dengan tanpa ada sebarang tabaruj, tanpa ada make up, tak payahlah shadow traffic light tu tak payah. Tak pakai kosong macam tu je tak apa. Tak siapa tengok, hantu kubur je tengok. Rasul melawan dia make up bincu merah, hantu kubur pun pening kepala tengok. Tak payah. Ni hari raya datang tuan-tuan dengan berjambulnya, dengan merahnya, Allah. Langsung tak reti tuan sekalian. Tak reti langsung, hantu kubur pun confuse. Aku ke dia hantu? Pening hantu kubur tuan sekalian. Dah rupa hantu dah yang datang. Tak payah kan? Datang boleh. Ulama kata apa? Kamu datang dengan tanpa ada alas-alas tabarus. Tak ada apa-apa. Datang dengan pakaian biasa untuk menziarahi kubur ayah bonda ke, kubur untuk nak memperingatkan kita dengan Allah SWT, peringatkan mati, maka dibenarkan sekadar itu. Nah, tidak boleh jadikan tempat pesta. Itu pun ada pandangan-pandangan ulama. Sebab ada orang nak pergi juga, pergi. Tak apa, boleh pergi dengan syarat-syarat dia tu sekalian. Syarat-syarat yang kena ketat lah, kena jaga. Kerana tempat kubur tu bukan tempat untuk orang berpesta, tapi untuk orang mengingatkan mati. Itu antara asal yang berlaku tuan-tuan sekalian. Sampaikan ada yang berpegang pada langsung tak boleh pergi tu. Tak. Dia boleh berubah sebab lumfiknya. Kena ingat tu sebab saya sebut tadi. Kembali kepada asal dalam bab fiqh ni, asal dia apa dia? Dia kena bincang dalam bab tu. Asal hukum dia. Apa asal hukum dia? Asal hukum dia datang sebab mengganggu. Itu jadi tak boleh. Contoh orang sekarang yang kes filem Ustaz mu tunggu aku datang. Kan filem kan. Sama yang orang tanya saya, dia kata Ustaz, apa hukum Ustaz pergi tengok wayang Ustaz mu tunggu aku datang? Saya kata dah pergi belum? Dah pergi dah. Dah pergi baru tanya aku. Orang sebelum pergi tanya dah pergi, jawapan dia sedap lah. Dah tengok cerita apa tak sedap. Tuan-tuan sekalian, dia kena kembali asal hukum. Walaupun ada pandangan lain, saya sebut tuan-tuan, mungkin saya ada pandangan berbeza, mungkin Ustaz lain pandangan berbeza, tapi saya suka kembali kepada asal hukum. Wayang ni, panggung wayang ni, tang mana jadi haramnya? Filem tu ke? Atau panggung tu ke? Ataupun keadaan yang jadi haramnya? Jadi filem. Kalau filem tu jadi haram, TV kat rumah pun haram tu. Apa yang jadi haram? Yang haramnya apabila berlaku pencampuran lelaki dan perempuan dalam keadaan mencurigakan. Boleh tuan-tuan tengok panggung wayang terang macam ni? Ada? Itu bukan panggung wayang, tu pasal malam. Tak di panggung mesti gelap. Dia depan saja menyala. Baru panggil panggung. Yang dekat dalam tu kan. Bila panggung dah gelap, yang jadi mangsa punggung-punggung lah tu sekalian. Kita jadi mangsa benda lain tu sekalian. Maka yang menjadi haram bukan cerita. Bukan cerita tu haram. Berlaku pergaulan. Kalau nak buat juga boleh buat panggung. Boleh tak dalam panggung wayang diasingkan perempuan belah sana, lelaki belah sana. Tuan-tuan tengoklah, memang kursi je ada orang tak ada datang. Jadi yang datang tengok panggung wayang tu bukannya ramai sangat tengok cerita pun. Ustaz ni cerita baik, yang datang pun semua yang pakai tudung. Bukan masalah pakai tudung tak pakai tudung, kena kembali hukum asal. Ustaz kami dah tengok dah, yang tengok sedap lah, nak kata macam mana. Saya pun tak ada kata apa, itu pandangan. Sebab saya suka kembali, bila kita cerita fake, kita kena kembali pada asal. Bila tak tahu, ada tak dalam hukum fake, tuan-tuan jumpa kitab fake, ada cerita masuk panggung, kalau tengok cerita tak elok, tak okey, kalau cerita okey, ada panggung. Tak ada, tuan-tuan tak jumpa. Panggung pun tuan-tuan tak jumpa dalam kitab fake. Dan mari mana kitab fake? Dia ada hukum. Hukum dia dalam bab hukum yang umum. Mana hukum umum? Cerita tentang pergaulan. Daripada pergaulan tu ditimbul tentang contoh macam konsert tuan-tuan sekalian. Kenapa dulu konsert haram, tapi sekarang boleh buat konsert? Kenapa? Bila berlakunya pengasingan dalam keadaan tempat yang tidak berlaku kecurigaan. Tak berlaku
curiga. Contoh kita buat sambutan yang kita buat tu dalam keadaan terang, orang semua nampak, mana depan nak geser, nak cuci hidung pun tak boleh tuan sekalian. Senyap je, duduk dengan sebelah isteri pun tak boleh nak cuci hidung, takut orang tengok malu tuan sekalian. Bolehlah boleh buat dalam keadaan terang, tapi boleh berlaku, dia takkan berlaku. Maka kena buat perubahan. Buat Selangor pun kena buat perubahan juga tuan sekalian. Buat perubahan, buat satu panggung Islami. Boleh buatlah. Kedudukan laki sana, perempuan sana, hak tak ada apa-apa. Kena tengok kat penalan, kahwin tak kahwin lagi. Ada kahwin boleh duduk tengah, tak apa. Kosan kampungan, suami dengan isteri dengan anak-anak, boleh duduk. Maka kalau boleh buat macam tu, boleh tengok wayang, tak ada masalah pun. Salah tu bukan duduk pada wayang tu, berlaku kedudukan. Usul dia asal kembali kepada hukum di mana salahnya, baru berjumpa hukum dia. Tapi kalau kita fikir, takkan tak boleh kan, Ustaz Zaidrus ada sekali, dia buat pokok Ustaz Zaidrus pun tak ada apa-apa, duduk dalam tu sekejap je. Dia duduk jadikan Ustaz Zaidrus sampai sudah, macam orang beli seluar pendek kat Mekah, balik pakai seluar pendek haram. Dah ni seluar pendek beli kat Mekah. Ingat yang Mekah semua halal kannya. Pendek pun tak apa, asal beli Mekah jadi halal tuan-tuan sekalian. Tengok, dia tak peduli Mekah tak Mekah, asal seluar pendek buka aurat haram lah jawapannya. Tapi sebab beli Mekah dia tak kembali pada hukum asal. Hukum bukan beli kat Mekah ke beli kat China ke, tak. Hukum dia buka aurat. Tak kira beli kat mana sekalipun. Ustaz ni beli kat Masjid Haram, sebelah tu je kedai dia. Memanglah dah, kenapa dia jual lah? Dia jual bukan suruh pakai. Suruh pakai dalam bilik, suruh pakai masa mandi, aku pergi pakai terang-terang, mana boleh. Anak hukum kan. Dia benda begitu sekalian. Hukumnya dia datang asal hukum, bukan benda yang pakai mudah ketika ni beli sini, tak boleh tuan sekalian. Sebab kita pernah tangkap kalau pelajar sekolah kan, kita tak benarkan pelajar lelaki pakai gelang. Jadi pakai gelang tu ada tulis tabung haji tu, saya gelang tu ada tulis Malaysia. Ustaz ni gelang Mekah ni mau pergi haji. Jadi hak pergi haji tu semuanya halal tuan sekalian. Padahal benda pun tak boleh juga tuan sekalian. Dia tak jadi sebagai tanda tak apa, tapi kalau jadi tasyabah dia jadi haram. Ni antara hukumnya kita kena kaitkan tuan sekalian. Bagaimana kita bicara dalam bab ni. Sebab jadi kita bicara tentang perempuan yang asas tak boleh, ni boleh. Dia kena tengok keadaan asas hukum dia bagaimana. Kalau asas tu datang dalam keadaan yang memberatkan tak boleh, maka tak boleh. Tapi kalau tidak datang, asal hukum dia kenapa berlakunya fitnah? Apakah pada ketika ini perempuan yang datang mengaji ada timbul fitnah? Kalau datang pakai telekung putih dan rupa atu, orang tengok pun takut, tak ada fitnah apanya. Tapi kalau datang dengan kain belah, tuan-tuan sekalian, belah berjalan halal haram, haram haram haram, halal sekali-sekali tuan sekalian. Pergi mana? Pergi kuliah. Nak pergi mana dik? Pergi kuliah bang. Lain macam pergi kuliah. Kan? Itu boleh jadi haram tuan sekalian. Tapi kalau dah pakai telekung tuan sekalian putih je, macam tu ada timbul fitnah. Tak ada orang nak fitnah. Yang datang pula majoritinya semua bakal jenazah, fitnah apa lagi tuan sekalian? Tak ada nak fitnah. Bila tak ada fitnah, walaupun asal hukumnya dulu tak boleh, tetapi jadi boleh. Sebab apa boleh? Sebab yang menjadi haram bukan datang pengajian, tapi fitnah yang berlaku ketika itu. Jadi haram tuan sekalian. Kerana pada itu fitnah, orang Arab ni dia bagi dia aib sangat. Tuan tengok orang perempuan, orang Saudi tuan sekalian. Di Mekah tuan sekalian, di tanah Saudi dia, perempuan ni kalau tuan tengok dia nak kerja pun tak boleh. Benar aib pakaian. Tuan tengok bila dia datang ke Malaysia tuan sekalian. Habis kelubung ni tak ada apa, kita tak kenal dia tu Arab ke siapa tuan sekalian. Habis tuan sekalian. Tak payah pergi jauh tuan sekalian. Saya duduk di Syria tuan sekalian. Orang Arab daripada Saudi datang ke Syria, dia macam satu syurga dapat keluar daripada neraka Saudi tu kan. Sebab Saudi tu bagi dia, saya tak faham sama ada Saudi ni dia mengikut hukum ataupun adat. Nampak macam adat sebab bagi dia memalukan kalau perempuan ni zohir sangat, tabarus sangat, ada jadi satu benda adat yang memalukan. Kan? Dia tak boleh, tapi luar tak apa. Maka dia boleh berubah. Tapi kalau benda tu ikut Islam, di mana-mana duduk sama je perkara bila dia bergerak dengan mengikut Islam. Ni hukum adat tu datang dalam keadaan boleh mengganggu hukum fiqh. Jadi fiqh tu datang dalam keadaan yang mesti kembali kepada hukum asas. Macam mana dibincang perempuan asal tak boleh mengaji, tak boleh datang ke masjid pun tak boleh sebab tetap dengan hukum. Sampai sekarang ada orang berpegang begitu tuan sekalian. Pegang begitu. Contoh macam bab perempuan nak mengaji tuan sekalian. Dalam bab hukum mengaji orang perempuan nak belajar, antara perkara sunat tentang buku dalam kitab pelita penuntut ni please kitab dia, ataupun tentang buku dalam kitab apa tu dalam bab bicarakan tentang menuntut ilmu, antara perkara berlaku perempuan bila duduk di kawasan yang agak jauh ni dah macam seberang lautan dah satu yang duduk belakang tu, maka tuan-tuan pada ketika itu sunat dia bukakan tabir dia supaya dia boleh nampak wajah guru dia. Bukan tujuan nak tengok wajah guru nak buat menantu ke, kan? Macam aku kan? Kan? Contohnya lah. Contoh begitu. Bukan begitu. Tujuan dia apa? Sunat. Tengok wajah ustaz tu sunat. Dapat pahala. Itu dia sekalian. Tapi ada yang sampai tak berpegang. Tak boleh. Fitnah. Tutup langsung tu sekalian. Bila tutup,
lansir tuan sekalian, ustaz bercakap dia ada kuliah kat sana tuan sekalian. Jadi 2 kuliah pula tuan sekalian. Ada yang orang tolong syarah, ustaz syarah dah. Dia tolong syarah lagi pada belakang tu kan. Pro syarah. Panjang dia pula pada kita tuan syarahnya, hebat tuan sekalian. Tapi bila buka macam ni, tak adalah syarah dia diam juga, bercakap slow juga. Sebab apa tuan sekalian? Dia ada kaedah hukum dia. Maka asal datang hukum sunat, tak boleh kita tutup. Fitnah macam mana kalau hak datang mengaji tu bahaya. Datang mengaji itu tidak pakai. Kalau macam ni nak fitnah apa tuan sekalian? Aku tengok tak nampak tuan sekalian. Nampak putih je orang, nampak rupa lah. Nak fitnah apa? Dia tak jadi fitnah. Dia kena kembalilah. Asal tu dia kena kembali kepada hukum dia. Tuan-tuan dan tuan-tuan sekalian. Yang ketiga, orang-orang sekular pada zaman sekarang begitu jahil dengan masalah wanita dan berusaha mengaitkannya dengan Islam. Sekalipun Islam terlepas dari hal ini serta menghilangkan peranan dan kemampuan wanita. Mereka beralasan dengan pengalaman yang pernah terjadi pada masa-masa kebelakang ini dan perkataan orang-orang yang pada zaman sekarang sekalian. Nah, ni ada sekular meletakkan bahawa golongan wanita ni bagi pandangan dia lemah. Tak boleh nak campur dalam urusan lelaki. Memang tuan sekalian, sebab kita akan jumpa tajuk nanti. Saya dah jumpa ke belum tak ingat tuan sekalian. Lama sangat kita tuan sekalian. Aku pun lupa dah tuan sekalian. Kita dah jumpa ataupun akan jumpa tajuk macam mana peranan wanita duduk dalam pentadbiran. Peranan duduk. Sejauh mana tuan sekalian dia ada kedudukan peranan golongan wanita dan peranan orang bukan Islam, non muslim dalam pemerintahan Islam. Ada sampai tahap tu. Saya tak sampai lagi waktu kan? Belum sampai lagi. Kita akan sampai tu sekarang. Tunggu. InsyaAllah kita sampai batu. Nak membicarakan tentang peranan itu penting. Maka peranan itu sejak kat mana? Apakah boleh mengubah suatu keputusan ataupun sekadar peranan untuk bahagian-bahagian tertentu? Yang tu akan menentukan. Jadi ada golongan meletakkan bahawa wanita tak boleh langsung. Tak boleh campur langsung. Dia kerja dia. Jadi mana duduk kat dapur je. Mana boleh tu sekalian. Itu sekular tu sekalian. Sekular ni dibuat sesuatu kadang-kadang logik akal. Akal tu logik. Ada orang yang terlalu syadid sangat sampaikan membawa logik akal di dalam Islam. Sebab saya pernah sebut dekat tuan-tuan, pahaman-pahaman yang macam ni yang dipanggil pahaman Islam liberal ni. Liberal ni dibawa satu fahaman yang Islam tu diolah melalui kepala otak dia. Otak dia akan menentukan bahawa Islam ni begini. Tapi ada golongan tertentu pula dia sebut liberal ni semua pokok profesional. Salah tuan sekalian. Saya selalu tegakkan mana saya pergi. Tidak ada timbul profesional. Ulama tak timbul benda tu. Timbulnya tuan sekalian golongan-golongan yang liberal ini. Itu saja. Tapi kalau orang yang bukan ustaz, dia bukan ulama, tapi dia bersama dengan golongan ulama, tak ada masalah. Persoalan tu tak ada timbul pun. Tapi ada golongan sekular yang kepala otak liberal, dia timbulkan isu-isu ni menyebabkan orang berlaku perbalan. Ulama ni tak sama dengan profesional tak sama ulama. Mana boleh. Islam perlukan segala-gala. Salman Al-Farisi, siapa dia? Pakar dalam bidang ketenteraan, dalam strategi untuk nak menghalang tentera masuk. Dia bukan seorang ulama, tapi dia bersama dengan Nabi ketika nak perang. Nabi terima pandangan dia, berarti Nabi menerima dia. Selagi mana dia menghormati kepimpinan yang ada pada masa tu. Dia hormat Nabi SAW, dia hormat para sahabat. Dengan apa? Dia hanya sekadar memberi cadangan, dan cadangan diterima. Dan Salman Al-Farisi bersama dengan Nabi dalam mengatur strategi untuk berperang. Khalid Al-Walid bukan seorang ulama hebat, dia sahabat Nabi. Dia seorang pakar ketenteraan daripada zaman musyrikin lagi. Dia masuk Islam pun tahun keberapa ketika nak buka kota Mekah. Dalam pada masuk Mekah tu pun tuan sekalian, dia masih lagi tu sekalian baru menerima Islam dalam keadaan dah melakukan peperangan dengan Nabi banyak kali dah. Ni Khalid Al-Walid tu sekalian bukannya seorang ulama yang terkenal sebagai seorang ulama, dia hanya sahabat Nabi, tetapi tuan-tuan sekalian dengan kepakaran dia diguna untuk Islam, dia bersama dengan Nabi. Dalam sejarah banyak tunjuk. Tetapi apabila ada golongan hani tuan-tuan sekalian yang menidakkan dan cuba nak ambil Islam mengikut kepala otak dia, tak boleh. Islam bukan boleh ambil ikut kepala otak tuan sekalian. Islam ketetapan. Kamu tak boleh nak ubah Islam ni kepada ikut otak kita. Kita rasa ni perlu, kita rasa dia tak boleh main rasa-rasa. Durian boleh rasa, Islam kan boleh rasa tu sekalian. Islam kan benda boleh rasa. Islam kamu kena belajar, kamu kena akur, kamu kena taat. Itu Islam. Kalau Islam dah tentukan begini, beginilah kamu. Siapa diri kita? Diri kita adalah hamba Allah. Kita adalah umat Islam. Kita kena ikut apa yang dikehendaki oleh Islam. Jangan kita ubah. Islam ni zaman sekarang betul, fake itu berubah, tetapi tidak berubah dasar. Fake itu berubah sudah amalan, tapi tidak mengubah dasar. Amalan macam mana? Selagi mana tidak langgar amalan-amalan ataupun garis panduan Islam. Dalam bab pelaksanaan tuan-tuan sekalian, contoh dalam bab dakwah, sejauh mana dakwah dibenarkan oleh Islam? Apakah dakwah membenarkan Islam sampai tahap menghalalkan segala cara yang ada? Semua cara tak betul pun tak buat asal matlamat dakwah. Tak boleh. Macam sistem Robin Hood yang buat tu sekalian. Nak tolong orang miskin mencuri. Boleh? Tak apa. Itu dulu tak lain. Sekarang kita bolehkan dengan tujuan nak tolong orang miskin. Sebab harta orang kaya tu pun bukannya harta dia pun, dia belasah kita punya, kita belasah balik dia punya. Sesuka hati dia belasah.
Ingat masa belajar di Kemaman sekarang, belajar pondok kan, budak-budak sekarang. Ustaz beritahu ni kapi harbi, ni kapi zimi. Ustaz ajar kita kapi harbi kata zimi. Yang nak menentukan kapi harbi zimi, kita pula mesyuarat kemudian. Ni kapi harbi tak ada. Ni harbi, ni zimi. Pergi kat pasar raya, token ni kapi harbi, jahat ni. Jadi barang dia boleh ambil. Pergi nak emporium, ambil pen, ambil apa, bagi mengaji tu sekalian. Budak-budak. Lepas tu dapat tahu kau Ustaz marah lah kata dia. Siapa yang guna pen, dobek kitab, yang hasil curi, haram ilmu tak berkat, pakat buang pen. Takut tu sekalian. Takut. Lepas tu baru keluar salam. Ustaz, kami ambil ni dekat kedai kapi harbi Ustaz. Ustaz kata pandai-pandai pula kau tahu harbi tak harbi. Jangan main, dia cepat beramal. Tapi beramal salah juga. Ustaz ajar kapi harbi, dia pula mesyuarat sama-sama. Termasuk aku lah tu. Mesyuarat sekali, ni harbi, ni zimi, ni harbi. Hak mana Cina baik dengan kita, zimi. Tak ada kata dia. Hak mana kita pergi dia masam, dia marah kat kita, ni harbi. Sedap je kita bagi tu sekalian. Itu dululah masa mengaji dia kira untung kat kita je. Tapi menentukan tu adalah Islam tu sekalian. Islam menentukan, bukan kita boleh letak kategori sendiri tu sekalian. Tak boleh. Islam yang menentukan di mana kata harbi, di mana dak, di mana Islam, di mananya perkara-perkara yang tidak dibenarkan Islam. Islam tentu kita ambil, kita buat pengolahan mengikut zaman selagi mana tak langgar dasar. Tu je Islam. Tak langgar matlamat dan dasar Islam, tak ada. Sudut kerja dakwah. Selagi mana tidak bercanggah dengan hukum Islam, maka boleh kerja dakwah. Dalam sistem politik zaman Nabi SAW tidak ada sistem Nabi mencari jawatan untuk berpilihan raya, tak ada zaman Nabi. Tapi kenapa kita buat pada hari ini dengan tujuan untuk nak buatkan kerja dakwah. Kerja dakwah mana kita nak buat? Dalam kerja dakwah kita buat selagi mana kita ada jalan sampai tahap kita boleh nak sampaikan Islam sampai ke peringkat pemimpin. Nak masuk ke mana? Mesti melalui bidang politik. Tak apa, kita masuk politik. Sebab apa? Dengan politik saya jalan untuk kita nak jabat dakwah Islam. Masuk politik. Jangan sampai tak masuk politik. Masuk politik buat dakwah lagi dakwah, kena halang lagi. Sampai tak ada jalan lagi. Jalan mana? Kita berpilihan raya. Masjid masuk pilihan raya. Kena cari seorang calon untuk jadikan wakil rakyat, untuk dia masuk dalam pilihan raya, pastikan dia menang. Berlaku kempen untuk nak menang ke dia. Buat kerja selagi mana tak langgar syarak. Boleh atas sekalian. Tak boleh nak menang Ustaz, kita macam ni keadaan kita Islam ni tak ramai, ada orang Melayu yang Islam, ada orang Melayu Islam jenis kapal selam, tak boleh nak ikut lah, macam-macam tu sekalian. Nak buat macam mana tak? Kita gabung. Siapa gabung? Kita nak tolak kezaliman. Nak tolak kezaliman, boleh tak gabung dengan orang lain? Boleh. Tolak nak kezaliman, boleh bergabung. Hatta dengan orang kafir pun bergabung. Berlaku tahluf. Tiba hukum tahluf. Ni kaedah fiqh tu kan. Fiqh ni cukup hebat. Yang berlakunya dibenarkan Islam apabila berlakunya keadaan yang berbeza, maka berlakulah perubahan. Tapi dasar dia, dasar tetap tak berubah. Itulah dasar Islam. Dalam fiqh jangan sampai tahap ubah dasar. Bila berlaku tahluf, apa tahluf? Tahluf ni pergabungan. Boleh bergabung, boleh bergabung. Apa yang kita nak gabungkan? Kita nak gabung apa? Dalam situasi sekarang, kita nak gabung dalam isu politik, maka berlaku tahluf siasi. Politik saja. Ini ada pula pakai pula, kita ni bergabung bersama untuk nak tolak kezaliman. Lepas tu yang berhormat boleh bersalam dengan perempuan pun tak apa. Sebab apa? Sebab dia gerakan segabungan dengan kita. Mau salam, itu bukan boleh dan sekalian. Islam tak benar. Dia tak boleh menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, tak boleh. Dah gabung sudut politik. Mana politik? Berlakunya pembahagian kerusi yang kita nak buat. Okey, kalau aku bertanding, kau kena suruh orang kau sokong aku semua. Kalau kau bertanding, aku suruh aku sokong. Itu dia sudut penggabung yang dibenarkan oleh Islam. Maka kita sepakat membenarkan sokongan kepada yang bukan Islam. Cina kerana apa? Dia juga nak tolakkan kezaliman. Itu boleh. Maka itu dibenarkan siasinya, bukan sampai boleh pegang tangan, boleh sama bersalam, boleh sekali, boleh raya sekali, minum air sekali. Tak boleh tu sekalian. Itu bukan tahluf siasi. Tahluf yang dibenarkan Islam kebenaran yang tidak langgar syarak Allah. Ini baru betul. Tapi ada golongan yang meletakkan sampai satu tahap, ini tak boleh pakai ni. Kita kena ubah ni cara ni, tak boleh ni. Ini cara tak boleh ni. Kita kena pergi dalam perayaan tu sekalian. Timbul semua perayaan. Tiap-tiap kali raya akan timbul dalam masalah isu boleh tak boleh raya, boleh tak boleh raya. Talaran raya tu sekalian. Dalam keadaan boleh tak boleh tu pakai hantam raya belaka dah tu sekalian. Boleh tak boleh pun. Islam bukan susah dan sekalian. Dalam Islam dia ada beberapa kaedah. Kaedah pemimpin bersama dengan rakyat. Dia ada satu hukum yang Allah Ta'ala datang berbentuk yang berbeza mengikut keadaan. Kalau pemimpin tinggi, dia pemimpin ketua negara, maka pada ketika itu tuan sekalian, dalam bab fiqhnya dia boleh pergi meraikan apa bentuk perayaan yang dirayakan oleh rakyat dia, kerana perginya itu atas dasar pemimpin. Tak tengok. Tapi kalau kita orang biasa tak boleh pergi. Kawan dah Allah Ta'ala sebut dalam Quran, lakum dinukum waliyadin. Dah berlaku pun. Tuan tengok sejarah ayat ni turun sebab apa? Sebab orang-orang Yahudi datang jumpa Nabi. Dia kata ginilah, kau nak ajak kau Islam tak? Ginilah kita pakat. Bulan ni engkau ikut agama aku. Dah sebulan aku ikut agama aku, bulan depan aku ikut agama kau pula. Lepas tu bulan sikit kita gila-gila, macam tu boleh tak? Dia ajak Nabi. Jadi kita tak berbalah dah. Tengok logik akal betul tak? Logik akalnya betul lah.
Lalu Allah Ta'ala turunkan ayat Qul ya kafirun. Sampai ke ayat Allah Ta'ala kata lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agama kamu, bagi aku agama aku. Dalam bab ni Nabi tegas, tuan-tuan tengok. Walaupun Nabi memimpin masyarakat pada ketika itu, Nabi nak tunjukkan bahawa sikap kita. Maka hukum yang datang pada pemimpin, datang perbahasan ulama, membahaskan katakan mana boleh, ketika mana tak boleh. Kita kena jelas, kena sebut jelas kat sahabat kita boleh tak boleh, kita nak datang. Jadi kalau kita pemimpin, pekat mana kepimpinan kita yang boleh pergi. Kita nak jaga masyarakat supaya ada kerja kita buat ni ada kaitan untuk menjaga maruah Islam. Masa pada ketika itu ada ruang dibolehkan, itu pun dalam batasan-batasan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Mempertimbangkan dalil. Macam mana mempertimbangkan dalil dalam menentukan ada waktu diperboleh, ada waktu tidak diperbolehkan. Sebenarnya sikit sebanyak saya dah sebut dah dalam perbahasan apa yang kita bincang kat atas. Berangkat dari dasar-dasar inilah kita perlu melihat perbahasan masuknya kaum wanita ke dalam Dewan Rakyat atau Syura dan penetapan pencalonannya serta kelayakannya untuk berperanan berdasarkan dalil-dalil syariat. Di antara manusia ada yang berpendapat bahawa hal ini haram, tetapi ternyata pengharaman ini tidak dikuatkan atas satu dalil pun. Sementara hukum dasar dalam segala sesuatu urusan dunia adalah mubah, yakni harus, kecuali jika ada dalil yang menunjukkan keharaman. Lalu dalil macam apa yang mereka pergunakan untuk mengharamkan ini? Di antara mereka ada yang berdalilkan dengan firman Allah surah Al-Ahzab ayat 33 yang bermaksud dan hendaklah kalian tetap di rumah kalian. Dengan begitu seorang wanita tidak boleh keluar dari rumah kecuali dengan satu keperluan yang penting. Dalil ini tidak boleh dijadikan dalil kerana beberapa pertimbangan. Ini pertimbangan dalil ni, ada pandangan yang mengatakan haram terus, tak boleh nak ikut dalam kedudukan perempuan, duduk dalam Dewan Rakyat tak boleh, duduk syura tak boleh. Apa keperluan mereka duduk dalam? Ada yang mengatakan haram, ada yang meletakkan pengharaman ini. Sebenarnya sebagaimana saya pernah sebut dekat tuan-tuan, disebut dalam kitab ni, apa disebut tuan sekalian? Asas hukum semuanya harus. Kan harus. Tapi apabila datang dalil pengharaman ataupun datang sesuatu yang mendatang itu membawa kepada haram, maka boleh jadi haram. Macam saya pernah bahas kat tuan-tuan tentang isu muzik lah. Apabila orang membicarakan tentang muzik, kan orang kata haram. Sebenarnya tak ada dalil yang mengatakan haram secara qat'iyah, tak ada. Apa yang menyebabkan muzik boleh jadi haram? Bukan muzik itu menjadi haram. Ada beberapa muzik yang jadikan haram yang disebut dalam hadis Nabi SAW. Apa dia? Muzik yang berbentuk tiupan, jenis seruling, itu haram, tak boleh. Yang bentuk bertali yang ada disebut dalam tajabik, itu pun berlaku perbahasan ulama. Tali itu bagaimana? Yang menggunakan tali yang mendatangkan bunyi-bunyian yang serupa dengan tiupan. Tiupan itu menyerupai seperti siulan syaitan, maka tak dibenarkan. Yang lain tuan-tuan sekalian, dikembali kepada hukum asal harus. Dan berlakunya haram sebab apa? Apabila berlakunya kelalaian dalam bab mereka bermuzik dan berhibur, menyebabkan kebanyakannya lalai. Kebanyakan orang bermuzik ni dia akan lalai jiwa dia, dia akan bawa jiwa dia jauh kepada Allah, dia agungkan sesuatu, maka tak boleh. Tak boleh tu kena ingat. Jadi kalau benda tu nak jadi boleh macam mana? Kena elak daripada ni, mengagungkan sesuatu lebih daripada Allah. Contoh dalam bab lagu memuja-muja, maka lirik-lirik lagu yang bentuk memuja-muja yang tidak mendatangkan suatu kebaikan untuk Islam haram. Contoh puja nama perempuan yang dia tu tidak ada wujud. Contoh lagi, apatah lagi pujaan itu tak wujud, pujaan nama itu tak wujud, tak ada perempuan yang dipuja tu sebagai satu bayangan khayalan saja, maka dia menjadi haram. Kalau pujaan itu boleh menyebabkan kita lupa ataupun khayal, maka jadi haram. Tapi kalau puja nama yang mendatangkan kebaikan, mana dia? Contoh kita memuja nama yang ada kaitan sejarah. Contoh cerita tentang Khadijah yang dinasyidkan oleh kumpulan linting, kumpulan rakyat nasyid tentang Khadijah. Cerita apa? Dia puja nama, bukan puja nama, sejarah yang berlaku pada Khadijah. Seorang perempuan yang hebat, seorang perempuan yang bertanggungjawab, yang korbankan harta dia untuk Islam dan habis semua benda dibagi kepada Rasulullah. Dia cerita tentang sejarah, maka pemujaan itu mendatangkan kebaikan dan kefahaman kepada orang untuk berjuang, maka dibenarkan oleh Islam. Itu nak cerita, dia datang kepada hukum asal. Harus dia menjadi haram apabila datang menjadi haram. Contoh, harus menyanyi, tapi kalau menyanyi itu memuja benda haram, maka menyanyi itu menjadi haram. Tengok, dia datang dengan sesuatu nas ataupun satu benda yang mendatang, dipanggil yang datangnya hukum yang telah ditetapkan pengharamannya. Ini kaedah hukum. Begitu juga apa yang kita bincang hari ini. Kedudukan asal dia jadi harus. Mana yang menjadikan haram? Kalau sampai tahap dia boleh melakukan satu perkara yang besar, buat perubahan kuasa, buat perubahan keputusan, itu maka benda itu jadi haram. Kita tengok perbahasan itu sekalian.
Dalil ini tidak boleh jadikan dalil kerana beberapa pertimbangan. Pertama, ayat ini secara khusus tertuju kepada isteri-isteri Rasulullah seperti yang boleh difahami dari susunan bahasanya. Sebagaimana yang sudah diketahui, mereka mempunyai kehormatan dan perlu penekanan tersendiri daripada wanita-wanita lain. Oleh kerana itu, pahala mereka menjadi berlipat kali ganda jika mereka mengerjakan amal soleh. Sebaliknya, azab bagi mereka juga berlipat kali ganda jika mereka berbuat yang buruk. Ni ayat Quran surah Al-Ahzab ni, dia sebenarnya ayat ini ditujukan kepada isteri-isteri Nabi SAW pada ketika itu. Pada ketika itu, tuan-tuan sekalian, orang melihat isteri Nabi ni hebat, tuan-tuan sekalian, berlakunya perkara-perkara yang tidak diingini, maka diperintah Allah Ta'ala untuk kamu tetap di rumah. Kita tengok hukum begitu yang difokuskan pada isteri Nabi. Yang kedua, sekalipun sudah ada ayat ini, Aisyah tetap keluar daripada rumah dan ikut bergabung dengan perang Al-Jamal sebagai reaksi untuk memenuhi kewajipan agama, iaitu menuntut balas atas terbunuhnya Uthman. Tapi ketetapan takdir meletakkannya di tempat yang salah kerana apa yang berlaku, kerana apa yang dilakukannya ini. Pernah berlaku Aisyah ketika mana berlakunya pembunuhan kepada Sayyidina Uthman. Perang Jamal berlaku, peperangan yang berlaku dipanggil perang persaudaraan berlaku, tuan-tuan sekalian, kerana nak tuntut balik atas kematian Sayyidina Uthman. Kematian Sayyidina Uthman ni, tuan-tuan sekalian, dia berlaku seolah macam atas ada perancangan. Ada perancangan, tuan-tuan sekalian. Perancangan termasuklah kes Syiah, tuan-tuan sekalian. Aku menyampah macam Syiah, tuan-tuan sekalian. Geram, tuan-tuan sekalian. Kan, tapi kalau kau nak belasahkan, cukuplah Ustaz Razmi pun dah belasah dah Syiah. Kau malah, tuan sekalian. Ni antara laku, tuan sekalian. Antaranya Abdullah bin Sabah, tuan sekalian. Ni orang Sabah Bernam ni, tuan sekalian. Abdullah bin Sabah ni, dia ni tentang punca jahat, tuan sekalian. Dia buat demonstrasi lah, konon berlakon. Cukup kuat dah ni. Jahat, tuan sekalian ni. Dia buat berlakon demonstrasi lah, apalah. Kononnya bila Sayyidina Uthman mati, dia tidak bersetuju lah. Dia antara orang yang berusaha untuk merancang, mengumpulkan balik ahli-ahli baik lah kononnya. Ini Abdullah Sabah punya kerja, tuan sekalian. Dia dah buat, tuan sekalian, sampaikan dirasakan oleh Aisyah ada sesuatu yang dirancang atas kematian Sayyidina Uthman. Akan berlaku peperangan. Peperangan ni tidak berlaku pertempuran yang dahsyat. Dia orang Arab ni, kita terjemah hadir dia peperangan semua. Ghazwah peperangan, al-harb peperangan. Tapi makna Arab dia berbeza. Ghazwah ni berbeza, al-harb ni berbeza. Tapi terjemah bahasa Melayu perang belaka. Orang Melayu ni tak ada bahasa. Tu ramai tak reti bahasa tu sekalian. Jadi perang je kerja dia. Tak reti apa. Dia ada perang yang tidak berlaku bercucuran darah. Ada perang yang berlaku bercucuran darah sampai terbunuh. Tapi peperangan dia dalam bahasa Arab dia berbeza-beza. Berbeza-beza kalimah dia. Tapi bahasa Melayu perang semua, tuan sekalian. Yang peperangan Jamal ni dia tak berlaku peperangan sengit sangat, dia tidak berlaku macam mana peperangan Badar. Dalam bahasa Arab dia tak panggil Al-Harbul Badar, tak panggil, dia panggil Ghazwatul Badar. Ghazwah peperangan. Itu peperangan yang besar. Biasanya ghazwah ni, kalau tuan tengok dalam kitab sirah, mana peperangan yang ditulis dengan perkataan ghazwah, peperangan itu dihadiri oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Mana ghazwah ni, semua peperangan tu Nabi hadir. Tuan-tuan dirahmati Allah SWT sekalian. Ini keadaan yang berlaku. Nak ceritanya bahawa ada satu ketika dibolehkan keluar juga. Itu isteri Nabi yang telah ditetapkan tak keluar kerana dia nak memberi sokongan. Tapi pada ketika itu Aisyah dapat teguran, tidak dibenarkan dia keluar mencampuri urusan itu. Tuan-tuan dan puan-puan Allah sekalian, bagaimanapun juga wanita mesti keluar dari rumah, pergi ke sekolah, universiti, berperanan dalam berbagai medan kehidupan sebagai doktor, guru, pengawas dan lain-lainnya, sebagai tutor kerja di luar rumah, yang tentu saja dengan beberapa syarat yang mesti dipenuhi. Yang keempat, para wanita muslimah yang komitmen dituntut untuk terjun ke kancah pilihan raya dalam rangka menghadapi wanita yang permiwis, yang sekular, yang bersemangat memegang peranan wanita secara umum. Terkadang keperluan sosial dan politik lebih besar daripada keperluan individu yang kemudian memperbolehkan wanita untuk mengambil bahagian dalam kehidupan secara umum. Dia boleh atas urusan-urusan itu. Sebab tuan-tuan sekalian, kalau tengok perbahasan ulama, kita akan jumpa lagi bahasan lebih luas sebut tentang dibolehkan perkara yang berkaitan dengan dia. Kalau sekarang, zaman sekarang, tuan sekalian, orang perempuan dibenarkan keluar dan diperlukan wanita muslimah ini keluar supaya nak memberi gambaran kepada masyarakat Islam tidak jumud. Keluar kan, tapi keluar dalam keadaan jangan membebaskan diri sampai tahap melanggar undang-undang Islam. Bebas pergaulan, kena jaga dari sudut pergaulan, tetapi kena tunjukkan bahawa Islam ni hebat. Nak lawan dengan golongan-golongan wanita, antaranya yang kuat hari ni sistem Islam yang membawa fahaman perempuan ni sama macam lelaki. Apa saja lelaki boleh buat, perempuan boleh buat. Hatta sampai tahap kalau lelaki boleh jadi imam, perempuan juga boleh jadi imam. Ini yang diperjuangkan oleh sistem Islam. Maka siapa nak menjelaskan isu mereka? Berlawan dengan lelaki. Ada orang-orang perempuan yang sama dengan mereka yang boleh memperjelaskan isu ini, berlawan, berdebat dengan mereka untuk mendapatkan keputusan yang terbaik supaya tidak ada orang terjebak dengan pahaman-pahaman serupa. Maka perlu kepada golongan mereka, golongan kaum dia yang boleh bersama-sama dengan dia nak memperjuangkan isu yang lebih luas. Misalkan dalam bab hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah-masalah fiqh, tuan-tuan sekalian. Kalau guru-guru hanya lelaki saja, memang lelaki ada. Kalau dalam bab ilmu fiqh, tuan-tuan sekalian, kita tengok dalam mazhab Imam Syafi'i,
ayah yang lelaki ni wajib mengetahui segala hukum terhadap anak lelaki dan perempuan, kerana ayah menjadi tempat rujukan terhadap anak. Berapa orang ayah hak mahir tentang masalah uzur yang berkaitan dengan perempuan? Bukan uzur lelaki tak ada. Uzur orang perempuan. Berapa orang ayah hak yang boleh mahir dalam bab ni? Ada ayah hak tak reti dan sesuai. Segi hukumnya ayah wajib pelajari bab ni. Kena untuk nak menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan anak perempuan. Kena tahu. Nombor 2 baru mak, nombor 1 ayah dulu kena tahu. Anda tengok. Tapi dibawa fahaman tuan-tuan sekalian menyebabkan bab-bab ni jangan cerita ke ayah. Jangan cerita ke ayah. Mak pun tak bagi tahu. Ya lepas ni. Kena bagi tahu. Anak kita dah mula uzur. Ayah kena tahu. Tahu tuan-tuan sekalian. Sebab ayah kena bagi tahu surat uzur ni apa yang perlu cerita, tanggungjawab dia, penjagaan dia. Dia kena tahu. Selain mak ceritalah, ayah pun dia kena tahu dalam bab hukum tu sekarang. Tapi dalam bab masalah umum ada masalah-masalah dalaman yang kadang-kadang orang lelaki tak dapat nak selesaikan masalah. Payah juga tuan-tuan sekalian. Payah. Saya mengajar fiqh tuan-tuan sekalian, anak-anak murid kita sekalian, anak-anak kita. Kalau dah sampai tingkatan 4, tingkatan 5 tuan-tuan sekalian, soalan dia pun kadang pelik kan. Kadang ada yang berani soal, kita pula tergigit nak jawab tuan sekalian. Terkulat-kulat aku nak jawab, tak kena lepas. Nak jawab tak lepas tuan sekalian. Muka dah macam terapi light nak jawab. Kita pun malu tu sekarang nak jawab. Soalan direct sebab dia tanya sungguh. Masa tu terpaksa juga kita minta bantuan pada guru perempuan. Kata ustazah tolong terangkan budak ni begini. Saya berdepan masalah pula tu sekalian. Sampai kan terpaksa bukan tak tahu jawab. Rasa malu pula nak jawab. Kan? Dia bagi tahu kat ustazah terang. Ustazah tu pula, saya pun tak tahu ustazah. Nak terang ke ustazah satu hal pula gitu tu sekalian. Ustazah pun tak tahu juga. Dia ada masalah-masalah yang pelik berlaku tu sekalian. Sebab tuan-tuan tengok. Pernah berlaku dekat Nabi SAW tuan-tuan sekalian. Orang perempuan datang nak tanya Nabi tuan-tuan sekalian tentang isu haid dia. Dia datang, dia bawa kain putih tuan-tuan sekalian. Bawa kain putih. Kain putih yang ada sikit-sikit warna. Sampai tahu dia tanya Nabi, dia bawa sejarah ni, dia bawa satu kain. Sampai bila Aisyah melihat dia bawa datang kain putih tu, Nabi memahami, tapi Nabi buat macam tak nampak. Tapi nak tunjuk dekat Nabi nak tanya masalah, Aisyah ambil. Aisyah kata macam ni, dia Tuhan ni pun tanya laki aku, tanya aku tak apa dah. Dia tanya laki aku benda ni. Aisyah ambil, Aisyah terangkan ke dia. Nabi tak larang pada ketika kita Aisyah menjelaskan kepada seorang perempuan yang datang bertanyakan tentang masalah haid. Tuan tengok. Berarti perlu ada satu tempat yang mesti orang perempuan kena ada dalam bab nak selesaikan masalah-masalah yang dalam. Kan kita tengok Imam Ahmad, orang datang jumpa dengan dia nak tanya tentang masalah haid. Apa nak selesai tu sekalian? Bila datang perempuan nak tanya, perempuan tak jawab. Dan sekali perempuan yang datang tu pun tahu juga, dia bawa datang buah apple. Apple tuan sekalian. Aku pun tak tahu simbolik apa apple tu. Kan, tapi dia datang buah apple. Buah apple yang kekuning-kuningan. Bukan merah sangat dah, tak merah dah pun. Tapi ada warna-warna kemerah-merah sikit-sikit je merah. Dia datang. Lalu Imam Ahmad memahami. Tak apa dah, tentang Imam Ahmad. Kalau aku datang buah apple, aku makan je lah. Menurut apa lagi kan buah apple? Bagi aku makan je lah. Tapi Imam Ahmad ni bijak, layak lah tentang Imam Mazhab. Datang ke dia apple, dia tengok apple. Dia tengok yang datang tu seorang perempuan, bagi sebiji apple kat dia. Apa hal bagi sebiji? Dia pun faham bahawa perempuan tu tanya, kalau sekiranya dalam keadaan aku haid ni dah habis, tapi ada lagi merah-merah sikit-sikit. Tak ada dah darah. Cuma macam ada kala cukup-cukup sikit. Itu dia tak cakap pun, tapi mentafsirkan. Imam Ahmad menceritakan dalam kitab dia bahawa ada orang datang tanya macam tu. Lalu Imam Ahmad jawab mudah. Dia ambil pisau, dia belah apple tu sebelah. Mana nak tunjuk? Tak boleh kalau merah tu. Nak jadikan putih betul. Macam mana isi apple macam ni, betul-betul putih, maka barulah kamu dikirakan bersih. Tengok dia jawab. Ke apple kan, bagi apple merah, bagi putih balik kan. Kan jadi dapatlah satu ilmu. Kalau dia bagi ke aku, bagi pemerah, aku makan, kau tengok saja aku kenyang. Tak ada ilmu apa pun. Apa pun tak ada. Sebab kita tak pandai. Tapi ulama pandai. Tuan tengok. Ni dia hukum dia berbeza. Sebab tuan sekarang ada keadaan satu waktu perlu orang perempuan kena ada. Ada waktu ilmu tu memang lebih kepada orang lelaki. Tapi dalam bab tertentu ada orang perempuan kena tahu. Ini kaedah-kaedah yang dibawa oleh Islam. Macam mana kita nak bawa golongan ni perlu pada komitmen. Apatah lagi dari isu politik yang berkaitan dengan hak-hak wanita yang perlu diperjuangkan pada hari ini. Perlu ada lah. Maka Islam boleh membenarkan, tetapi dengan batasan sebagaimana kita lihat lepas, tidak menyalahi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Islam. Yang kelima, menahan wanita dalam rumah dan tidak dikenali kecuali hanya dalam jangka waktu tertentu sebagai hukuman atas kekejian yang dilakukannya dan sebelum ada ketetapan hukum tentang dirinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, maka kurunglah mereka wanita-wanita itu dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya atau sampai Allah memberi jalan kepadanya. An-Nisa. Lalu bagaimana mungkin keadaan seperti ini mesti diterapkan terhadap wanita muslimah dalam keadaan yang normal. Hukum ni tuan-tuan sekalian,
datang berlakunya hukum ini apabila mereka ni hukum-hukum fik tuan sekalian, yang mana Allah Ta'ala perintah kepada golongan-golongan wanita yang memang pada satu ketika dulu tuan sekalian dia memalukan, dan kalau dia keluar dia bukan malukan diri dia akan mencalalkan maruah keluarga dan maruah keturunan dia. Maka dia keluar dia akan jadi bahaya. Maka dia itu sebab kalau zaman orang Arab dulu tuan sekalian, bila berlaku isu mereka kurung. Contoh kita tengok apa yang berlaku kepada Maryam, kan dikurung tu duduk atas menara masjid, tak ada benarkan keluar kerana takut malu pada keturunan-keturunan yang ada. Orang akan kata dia macam-macam, maka dia dikurungkan. Kita tengok kisah, baca dalam surah Maryam macam mana kisah dibicarakan tentang dia. Takut dengan keadaan itu sampai nak dipindahkan Maryam ke tempat lain, jauh, bawa tengah malam, nak jaga tuan-tuan sekalian, jaga malu. Pada ketika itu dah berlaku macam tu. Jadi pada hari ini tuan-tuan sekalian, kau macam tu dah tak berlaku. Maka selepas daripada tu berlakunya pelaksanaan hukum Allah. Maka hukum Allah mesti berlaku tindakan itu juga dalam bentuk memalukan. Tujuan dia orang lain kena ingat jangan buat benda tu. Berlakulah hukum-hukum yang dikaitkan dengan apa yang diperintah oleh Allah SWT. Dia kata kalau sekiranya berlaku perkara ni, mungkin ke perkara ni boleh berlaku dengan keadaan zaman kita pada hari ini? Satu persoalan untuk kita fikirkan sama ada benda ni logik ataupun tidak. Selagi mana tuan-tuan dia dalam bab hukum ni, kitab ni tuan-tuan sekalian, kitab fiqh daulah tuan-tuan sekalian, kalau orang nak baca banyak kitab fiqh, saya dah sebut tuan banyak. Kalau nak baca terus dengan kitab yang dah diterjemah macam ni tuan-tuan sekalian, kadang-kadang dia punya maksud tuan-tuan sekalian dia boleh salah faham. Maksud dia kena tahu juga kitab asal dia. Sebab kitab terjemah ni, ada sahabat-sahabat datang tanya, saya kata boleh nak mengajar kitab terjemah. Orang tanyalah, saya pun tak pandai tuan sekalian. Bila datang tanya, kita nak bagi tahu, boleh kau nak ajar kitab terjemahan, tapi kena tahu juga kitab asal dia. Jangan kita tak pernah jumpa kitab asal, kita tak pernah baca kitab asal, tiba-tiba kita ambil kitab terjemah kita baca, dan dia tak tahu dalam bab bahasa Arab. Tak boleh tuan sekalian. Sebab terjemahan ni dia mengikut pada orang yang terjemah. Orang terjemah tu bukan dia terjemah salah, tapi kefahaman dia terhadap apa yang dia baca begitulah. Dia kena rujuk kitab asal dia. Tuan sekalian. Sebab saya pun tak berani tentang baca kitab-kitab yang terjemah ni kalau saya tak tahu kitab asal dia. Kebetulan kitab ni pun sempat saya belajar tuan sekalian, sempatlah ikut jumpa dengan syekh kita mengaji kitab ni. Jadi tu yang berani juga baca dalam keadaan takut-takut juga. Baca juga. Tapi bila kita lihat untuk nak terjemahkan pada masyarakat, kita tahu sebab ayat bahasa Arab tuan sekalian, maksud dia luas. Melayu ni tak cukup, tapi terpaksa juga nak jelaskan, kita nak jelaskan lebih luas. Sebab mana-mana yang saya baca dekat tuan, saya kena perjelaskan lebih luas supaya benda-benda yang dimasukkan dengan penterjemahan ni dia tak lari daripada kendak-kendak yang sah. Tambah pula bicara ni dia tidak fokus kepada orang Malaysia, dia fokus kepada orang Arab. Sebab kadang-kadang Yusuf Qaradawi mengarang dua suasana berlaku masyarakat di Arab bagaimana. Cuma dia mengambil pandangan-pandangan sahabat-sahabat lain untuk menambahkan kefahaman lain, itu saja. Jadi kita kena lihat apa yang dimasukkan sini. Dia perlu ada perjalanan, daripada situ ada kaitan dengan sirah-sirah Nabi yang lain. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Okey, kita sambung sikit lagi. Tindakan yang preventif. Ada pula yang memandang masalah ini dari sudut lain, iaitu dari sudut preventif. Selagi wanita dicalonkan untuk duduk parlimen atau dewan rakyat, maka dia dituntut untuk bercampur dengan laki, bahkan kadang-kadang berkhaluat dengan seorang laki. Tentu saja hal ini haram, sebab sesuatu yang boleh menjurus kepada perbuatan haram, hukumnya juga adalah haram. Tengok. Kena tengok hukum asas bagi tuan-tuan tadi. Perempuan wanita yang dicalonkan untuk duduk kursi parlimen atau dewan rakyat, maka dia dituntut untuk bercampur laki. Nampak? Dia boleh dicalonkan untuk jadi wakil rakyat ataupun duduk di dewan rakyat, boleh. Tetapi dia tidak boleh meletakkan diri kepada fitnah, tak boleh. Kena elaklah sekalian. Elak berlaku sampai tak terpaksa duduk dalam satu pejabat, lelaki dan perempuan, benda tu boleh ubah sebab dia tidak menjadi ketetapan. Ubahlah. Tak semesti bila menang dalam pilihan raya awak jadi berhormat, ketetapan bilik itu letak memang ada SU lelaki perempuan duduk berduaan. Tak boleh. Maka perlu ubah. Salah tak salah pun kalau nak ubah, tidak melanggar peraturan negara pun nak ubah kursi itu, maka kena ubah. Sebab dia tidak melanggar, maka kena ubah. Kalau sampai tak boleh jadi yang berhormat, mesti kena duduk dengan lelaki perempuan, maka pada ketika itu jatuh haram untuk menjadi yang berhormat. Tak tengok. Haram tu sebenarnya. Maka dia cari hukum yang boleh menjelaskan. Sebab bila sesuatu betul, kata-kata menambah kadang-kadang keluar dengan seorang lelaki, tentu saja hal ini haram sebab sesuatu yang menjurus kepada perbuatan haram, hukumnya juga adalah haram. Memang betul, menjurus kepada benda haram, dia akan jadi haram. Dia mesti dalam keadaan, sebab kata asas-asas dia tu mesti tahu daripada seluruh benda yang tidak datangkan kecurigaan. Hatta suami isteri pun kalau curiga pun dilarang oleh Islam. Tengok sejarah Sayyidina Umar pernah tampar sepasang suami isteri. Tampar tu sekalian. Dia tak tampar isteri, dia tampar suami dia. Tampar Sayyidina Umar tu sekalian.
Duduk tapi mau dia tampar nama. Pasal apa rumah aku tampar aku? Aku kan duduk dengan isteri aku. Yalah duduk dengan isteri kau pula tengah malam-malam dia tergelak-gelak kat sini buat apa? Gilah masuk dalam rumah kau tu nak tergelak terguling muka sukalah. Ini tengah-tengah jalan duduk tepi jalan duduk berdua bercumbu-cumbu kiki dari situ orang. Kalau orang tengok tak boleh. Sebab siapa yang tahu kau dah kahwin? Hanya berapa orang tahu? Yang lain kan pandang apa? Dia tak malu langsung. Orang pandang fitnah. Bila fitnah tu lebih besar daripada kebenaran, maka kamu kena elak. Tapi style Sayyidina Umar kerah kan, dia tampar je. Jadi nyanyilah kawan tu. Rezeki dia jumpa Umar. Kalau jumpa zaman aku pun, aku tampar juga tu sekalian. Kan tak jumpa zaman aku tu sekalian. Dia nak sebut tu sekalian, dia kena jaga keadaan. Bila keadaan tu mendatangkan fitnah, dia kena lari. Selagi mana boleh lari jugalah. Sebab fitnah tu lebih berat daripada sesuatu yang akan datang. Sebab dia akan mendatangkan rosak, datangkan fitnah pada Islam. Sebab tuan-tuan, kalau kita buat individu kita, ada waktu tuan-tuan sekalian, kita kena lepaskan diri kita daripada sesuatu untuk nak jaga Islam. Untuk nak jaga Islam, lepaskan diri kita sesuatu tuan-tuan sekalian. Untuk nak jaga agama Allah, jaga perjuangan Islam, diri kita sanggup, kita kena berkorban untuk nak macam tuan-tuan tengok dalam sejarah Sultan Muhammad Al-Fatih. Apabila diarahkan seorang panglima yang menjaga satu pasukan, ketika mana kalau kapal musuh masuk, dia diminta untuk tarik tali rantai supaya kapal musuh tak boleh nak masuk. Kan, sebab dia nak tahan kerana dia akan bawa kapal, bagaimana Sultan Al-Fatih bawa kapal turun untuk nak masukkan kapal. Tetapi pada ketika itu dia ditipu oleh musuh. Ditipu oleh musuh dan dia tidak sedar bahawa ketika itu musuh dah lepas masuk. Rupa musuh dah buang dah tali rantai dia. Lalu Sultan Al-Fatih panggil dia. Saya tak ingat nama dia tuan sekalian. Panggil dia, tanya dia, kenapa kamu gagal? Kamu lupa dengan tanggungjawab kamu dah beri amanah. Itu sebab menjaga tuan sekalian, maka Sultan Al-Fatih cadangkan dia. Aku cadangkan kamu letak jawatan kamu sendiri. Kamu kena berhenti daripada pegang jawatan ni. Sebab kamu dah menyebabkan satu perancangan kita gagal kerana kamu. Mana pada ketika itu tuan sekalian, disebabkan kerana nak jaga jemaah, jaga ketenteraan Islam, dia terima keputusan untuk digugurkan daripada jawatan. Dia tak lari sekalian. Dan dia duduk bersama dengan Al-Fatih pula. Sultan Al-Fatih bagi dia jawatan lain. Tak masalah, jawatan lain. Dia tidak menjadi ketua dah lepas tu. Tapi dia tak lari sekalian. Sebab apa? Sebab dia berhenti daripada tugas dia. Bukan kerana dia nak lari kerana ada, tapi kerana nak menjaga maruah ketenteraan Islam. Itu hebat tu sekalian. Sebab dalam bab perjuangan Islam, dia kena jelas dalam bab isu ni. Isu ni kena jelas tuan-tuan sekalian. Bila berlaku sesuatu yang boleh memburukkan jemaah, pada ketika itu mesti kena buat tindakan. Dalam jemaah Islam, dia perlu lekas, perlu bijak untuk bertindak, untuk jaga keadaan. Suasana yang ada perlu dibuat supaya tidak timbul benda-benda yang lebih buruk. Dalam bab keluarga, tuan-tuan tengok, berlaku perbalan suami isteri. Perbalan tu sampai satu tahap, perbalan cukup dahsyat sehingga menyebabkan anak jadi terbiak. Pada ketika itu, taliatan nasihat, orang yang bernasihat kena bijak. Kena bijak sekarang, walaupun tidak dibenarkan berpisah lagi pun, tapi memberi cadangan. Beri cadangan buat masa sekarang. Kalau tak boleh nak jaga keadaan yang berlaku, pisah. Suami dan isteri kena reda dengan apa yang berlaku. Pisah dari mana? Pisah seketika dalam keadaan bagi ketenangan kepada anak-anak. Mana anak-anak ikut? Kalau anak-anak rasa kerah, ikut mak pergi ikut mak. Suami kena reda dululah untuk nak jaga keadaan yang berlaku. Dibolehkan dalam Islam hasil daripada perbincangan. Kenapa tuan sekalian? Nak menjaga maruah keluarga lebih besar daripada maruah peribadi. Begitu juga dalam apa yang berlaku. Lain dalam sebuah negara tuan-tuan sekalian, bila berlaku perbalahan di antara pemimpin dalam sebuah pendidikan dan sebuah organisasi, berlaku suatu benda yang boleh memburukkan Islam, pada ketika itu kita kena undur diri untuk nak jaga Islam. Bukan jaga diri kita, jaga Islam. Undur diri tidak semestinya kalah, Nabi kata. Kan, berundur bukan berarti kalah, tapi berundur dengan tujuan untuk strategi. Kita tengok Khalid Al-Walid dalam peperangan Mu'tah. Kan mereka berundur setelah mana Islam gagal berdepan dengan tentera musyrikin. Satu peperangan yang terbesar dalam sejarah Islam. Nilai tentera musyrikin dengan tentera orang Islam terlalu jauh nilai dia. Di sebuah 200 dengan 3 orang. Ni sebuah tentera musyrikin dengan tentera Rom pada masa itu berlawan dengan tentera Islam. Ni sebuah dia 200 dengan 3 orang Islam bersama 200 orang musyrikin. Islam tak menang sampai satu tahap. Apabila sesuatu berlaku sampai tahap matinya, gugurnya Syahid Ja'far bin Abi Sadiq, gugurnya Syahid Abdullah bin Rawahah, gugur Syahid Zaid bin Harithah, satu-satu gugur tuan-tuan sekalian dalam peperangan Mu'tah. Lari tuan-tuan sekalian, lari. Khalid Al-Walid ambil panji Islam, undur ke belakang, sampaikan berita datang kat Nabi, beritahu kat Nabi SAW, ya Rasulullah, Khalid Al-Walid buat perangai dah. Dia bawa lari tentera Islam, lari daripada berperang, sedangkan orang nak syahid.
Berita sampai kat Nabi. Nabi kata apa? Nabi kata tunggu. Kita tunggu apa benda yang berlaku selepas daripada itu. Khalid balik Ghustan sekejap, Ghustan bukan lari. Tapi Ghustan untuk susun strategi. Lalu dia buat strategi dalam bentuk seekor burung. Dia agih-agihkan ketenteraan sehinggalah Khalid Walid boleh membawa kemenangan. Pada ketika itu Khalid Walid tidak ada jawatan tentera pun dalam tu. Kalau ada pun prebek je. Sebagai prebek biasa je. Walaupun dia bekas panglima perang zaman musyrikin, tapi dia berjaya menyelamatkan Islam. Lalu dibalik ketika itu Rasulullah bagi dia dengan gelaran singa Allah. Tuan-tuan tengok. Kenapa sekarang undur tu tak semesti kalah, tapi strategi macam mana nak berdepan dengan tipu daya musuh. Ni kaedah yang ada pada Islam untuk nak menyelamatkan maruah agama. Tuan-tuan dirahmati Allah SWT. Tak dapat diragukan, tindakan preventif memang sangat diperlukan, tetapi para ulama menetapkan bahawa tindakan ini berlebih-lebihan atau terlalu longgar boleh menghilangkan sekian banyak kemaslahatan, lalu membuka kerosakan yang justru lebih besar dan banyak dan tadinya dikhawatirkan akan terjadi. Memang alasan ini boleh jadikan pegangan oleh orang-orang yang melarang wanita memberi suara dalam pilihan raya kerana dikhawatirkan akan timbul cubaan dan kerosakan. Lalu beberapa banyak suara yang seharusnya dimiliki oleh kalangan muslim yang hilang kerananya. Pada pengumpulan suara ini sangat penting untuk menghadapi kalangan sekular. Terlebih lagi mereka lebih banyak manfaat para suara wanita yang tidak komited terhadap agama. Dan sekalian, bila banyaknya datang bukan bagi banyak sangat kepada perempuan dah, tapi dia ada ruang-ruang yang boleh dia lalui, yang boleh diguna untuk menyelamatkan kaum dia, dan dia boleh sokongan kepada Islam. Baik tidak dia berdepan dengan golongan-golongan wanita daripada orang lain, daripada parti lain ke, daripada organisasi lain ke, yang nak menghancurkan Islam, yang bagi ruang untuk nak menutup ruang-ruang yang ada pada muslimah. Yang kita dah bincang semua tuan sekalian. Dahulu ada seorang ulama yang menolak untuk mengajari para wanita dan tidak setuju jika mereka masuk sekolah tindakan yang preventif. Sebahagian ulama ada yang memperbolehkan para wanita belajar membaca dan melarang mereka belajar menulis, agar mereka tidak boleh menulis surat-surat cinta atau seumpamanya. Tetapi urus kehidupan pada masa sekarang memperlihatkan bahawa belajar itu bukan merupakan keburukan, bahkan membawa kepada kebaikan yang amat banyak. Dari sini dapat kami katakan bahawa wanita muslimah yang komitmen mesti pandai-pandai menjaga diri saat berdepan dengan kaum lelaki jika dicalonkan atau dipilih dalam Dewan Rakyat. Mesti menghadiri hal-hal yang bertentangan, menghindari hal-hal yang bertentangan dengan hukum Islam, seperti berkata lembut, berpakaian warna-warni, bersolek, berkhalwat. Orang lelaki, ini perbuatan yang mesti dihindari. Mana kena jagalah. Bertabarus tak boleh tuan sekalian. Nak jadi seorang wakil rakyat, bertabarus sangatlah. Tak payah bertabarus, sekadar untuk menjaga muka tak apa juga, tapi janganlah selekeh kan. Mentang-mentang tak payah bertabarus, tudung kedut 1000. Kedut 10 pasal apa? Tak boleh tabarus, dia akan buruk pada Islam pula tuan sekalian. Dia akan buruk pada Islam pula. Berislam kemas, kena tunjukkan kemas dia tuan sekalian. Kalau nak jaga aurat tu sekarang, contoh orang pakai purdah tu sekalian. Kan ada orang pakai purdah. Pakai purdah tu Islam, tapi jangan sebabkan pakai purdah tu orang hina Islam. Ada orang satu ketika orang pandang pakai purdah ni kotor, orang pakai purdah ni kolot. Ada pandangan masyarakat begitu. Bila kita lihat kenapa boleh jadi begitu, salah dikatakan orang ikut sunnah tu kotor, salah. Tetapi kita kena lihat apakah perkataan tu datang kerana dia jahil, ataupun perkataan tu datang kerana dia melihat realiti sebenar berlaku. Nampak? Jadi Islam yang kita kena ajar. Nabi SAW dia ajar macam mana? Dia ajar para sahabat macam mana? Dia ajar para sahabat untuk menonjolkan kehebatan Islam, supaya tidak ada ruang orang nak cari salah Islam. Tak ada ruang. Nampak tak? Boleh pakai tutup aurat yang memang dibenarkan Islam, tapi pastikan supaya dia tidak membawa kemelut yang cukup boleh datang memburukkan Islam, apatah lagi dengan hukum-hukum yang berat. Wanita dan kepimpinan atas lelaki. InsyaAllah kita jumpa penyumpa yang akan datang dalam kita membicarakan perkara yang seterusnya, bagi kita membicarakan lagi tentang kedudukan wanita dalam antara yang dilarang ataupun antara yang diperbolehkan oleh Islam. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan apa yang kita bincang, kita mengharapkan Allah SWT lebih kekuatan kepada kita untuk kita memahami dan kita melaksanakan tanggungjawab kita bagi kita menunaikan perintah Allah untuk kita melaksanakan undang-undang Islam di muka bumi Allah ini dengan hukum-hukum yang telah ditetapkan Allah Ta'ala. Dalam kitab ni tuan-tuan sekalian, dia dah merangkumi semua kaedah-kaedah fik yang ada dalam bab untuk nak menerima sesuatu apa yang telah ditetapkan Allah. Antaranya perbincangan kita bincang malam insya-Allah. Semoga yang baik semua daripada Allah, yang baik kelemahan falana. Qul hadza astaghfirullah li wa lakum. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.